Umar adalah seorang yang sangat suka berhenti apabila dibaca kitab Allah di hadapannya. yakni Umar tidak melanggar ayat apabila dibaca di hadapannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, sesungguhnya beliau berkata, aku pergi kepada Aisyah ketika berlaku gerhana matahari. Pada ketika itu orang ramai sedang berdiri, dan Aisyah juga berdiri mengerjakan sembahyang. Aku kata kepada orang, aku tanya Aisyah, kenapa dengan orang ini? Kenapa dengan orang ramai ini bersembahyang ni? Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya nahwas sama', dia tunjuk ke langit, faqalat, Asma pun berkata subhanallah, ataupun Aisyah berkata subhanallah. Faqultu, saya pun berkata lagi, ada tandakah, ada tanda kebesaran Allah berlakukah? Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya, berarti ya, memberi arti ya. Apabila Rasulullah SAW selesai bersembahyang, baginda memuji-muji Allah, kemudian berkata, tidak ada suatu apapun yang belum pernah kulihat, melainkan telah kulihat di tempatku ini, termasuk ataupun sehinggakan surga dan neraka. Dan diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur-kubur dengan ujian yang hampir dahsyat, yang hampir ataupun sama, dekat-dekat dahsyatnya dengan ujian Dajjal. Adapun orang mukmin ataupun orang muslim, saya tidak pasti yang mana satu daripada dua perkataan itu diucapkan oleh Asma. Dia berkata, yakni orang mukmin ataupun muslim itu, Muhammad, dia membawa kepada kami bukti-bukti yang nyata. Kami pun menyahut seruannya dan beriman dengannya. Lalu dikatakan kepada orang itu, tidurlah dengan tenang. Kami sudah pun tahu bahawa engkau memang percaya, memang orang mukmin. Adapun munafik ataupun orang yang ragu, kata perawi ini, saya tidak pasti yang mana satu daripada dua ucapan ini yang disebutkan oleh Asma. Dia berkata, yakni orang munafik ataupun murtab itu, yang ragu itu, saya dengar orang mengatakan sesuatu, maka saya katakan begitu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, biarkan daku selagi aku membiarkan kamu, ataupun biarkan daku dengan apa yang aku biarkan kamu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah dibinasakan oleh soalan mereka dan perselisihan mereka di hadapan nabi-nabi mereka, ataupun kerana percanggahan mereka dengan nabi-nabi mereka. Apabila saya melarang kamu daripada sesuatu, fajtanibuhu, maka elakkannya, maka jauhilah perkara itu. Dan apabila saya perintahkan kamu dengan sesuatu perkara, maka kamu
lakukannya semampu-mampu kamu. Sekuasa kamu, setakat mana kuasa kamu, kamu lakukannya. Nah, ini kita masih lagi di dalam bab bab apa ni? Berpegang teguh. Ini bukan bab selepas tu, yang ini mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis malam-malam ni mula-mula kita baca ni, dia buat perbandingan. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perbandingan dia ni. Kalau nak banding dengan manusia, hak lain, hak mana hak paling sesuai? Perbandingan yang serupa dengan aku, dengan apa yang aku bawa ni, serupalah dengan satu orang yang pergi kepada kaum dia, royak kepada kaum dia. Dia naik atas bukit, orang tu naik atas bukit, dia tengok bala tentera sedang mari, dia pun turun royak kepada kaum dia. Aku tengok tentera mari nak menghancurkan kita dengan mata kepala aku. Dengan dua mata aku, yakni dengan mata kepala aku tengok sendiri. Dan sesungguhnya aku ini adalah pengancam al-uryan. Makna biasa, makna umumnya, maknanya yang telanjang. Yang telanjang. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat Arab dulu, dia kalau nak royak apa-apa perkara besar berlaku, dia naik atas tempat tinggi, dia telanjang bogel. Dia pun kibah kain dia lah, kibah kain dia gitu. Menandakan apa yang dia nak ceritakan itu adalah suatu perkara yang besar lah, satu perkara yang dahsyat yang akan berlaku. Dan benda ni benda yang perlu diperhatikan betul-betul, tidak main-main. Dia nak menarik perhatian orang dengan cara lagu tu. Sebab apabila telanjang, orang biasa dalam keadaan biasa, orang tidak telanjang, dan apabila telanjang lepas tu kibah kain gitu pula, menarik perhatian. Tapi di sini ulama bahas di sini uryan ini banyak makna. Salah satu maknanya begitu. Lepas tu makna majazi, makna pinjaman yang dipakai untuk perkataan ini ialah pengancam yang memberi ancaman dengan jelas, dengan nyata. Pengancam yang nyata. Mana hak dia royak tu jelas, terang molek hak dia royak tu. Tak ada kiasan dak. Tu terang dia royak. Jadi akunya serupa dengan orang tu. Pasal apa? Nampak hak alik sana. Kamu duduk alik ni tak nampak hak alik sana. Hak alik sana tu sedang mana? Kalau orang dengar hak ni, an-nadhirul uryan ini, selamatkan diri kamu, kata. Kalau nak selamat, tak padan kita nak lawan, baik lari. Jadi adalah sekumpulan dalam ramai-ramai kaum dia tu dengar kata dia, cabut lari, pergi kau pergi pun lepas pergilah juga. Tapi ada juga yang tidak dengar, yang mendustakannya pula, tak percaya hak dia royak. Mereka terus berada di situ sampai ke pagi, tak pergi ke mana, duduk situ. Bila musuh mari sengoti, hak tak pergi ni, hak tak lari ni, hancur lebur. Hancur lebur dan musnah sama sekali. Mereka terhapus sama sekali. Ijtahahum, mereka dihapuskan sama sekali oleh musuh yang datang itu. Lagu itulah Nabi kata, perbandingan aku dengan orang yang taat kepadaku. Orang yang taat kepadaku dan ikut apa yang aku bawa, aku royak itu, dia ikut, dia akan selamat. Dia akan selamat. Dan orang yang derhaka kepadaku, mendustakan apa yang aku bawa tu, orang ni tak selamat, dia binasa.
Itu dia perbandingannya lagu tu. Aku ni lagu tu.